3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Ain Farisa binti Misnan bersama dua orang rakan kumpulan saya yang terdiri daripada Felicia Azriana binti Nur Azman dan Nur Afika binti Zailani dari PISMP Pendidikan Khas Ambilan Jun 2021. Hari ini kami akan membentangkan mengenai pakej pengajaran dan pembentangan digital yang mana merupakan salah satu tugasan bagi subjek EDUP 3053 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Kami telah memilih subjek Bahasa Melayu Masalah Pembelajaran tahun 2 iaitu Kemahiran Membaca yang mana standard kandungannya mari mengeja dan membatang suku kata dalam perkataan. Standard pembelajaran pula kami telah memilih mengeja dan membatang suku kata VKV, mengeja dan membatang suku kata KV dan KV, serta mengeja dan membatang suku kata KV plus KV plus KV. Baiklah, yang seterusnya. Pengenalan. Tujuan pembentangan ini diadakan adalah untuk memenuhi tugasan projek menghasilkan kurasi pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital secara interdisiplin antara kursus EDUP 3053 iaitu Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran serta PKBK 3063 iaitu Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Masalah Pembelajaran dengan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas bagi mencapai hasil pembelajaran kursus HPK yang ditetapkan. Pelbagai media seperti video, visual, audio, teks telah dihasilkan serta menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian untuk menyediakan kurasi pakej ini. Baiklah, kurasi pakej ini yang kami ambil iaitu kemahiran membaca yang mana kami memilih standard kandungan mengeja dan membatang suku kata perkataan yang mana diharap dapat mempertingkatkan keupayaan berfikir secara kritis dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam pelbagai konteks termasuk penggunaan elemen pemanfaatan digital untuk mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Dan penyediaan kurasi pakej ini juga telah dapat mencapai kuadran D dalam kerangka 3R di mana telah dapat menghasilkan satu ciptaan baharu berdasarkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari untuk digunakan dalam kehidupan seharian serta memberi manfaat pengetahuan dan kemahiran teknologi kepada pengguna lain amnya. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya untuk teruskan pembentangan ini. Baiklah, seterusnya saya Felicia Azriana binti Nur Azman akan membentangkan mengenai rakan pembelajaran bagi kumpulan kami. Sebelum itu, untuk makluman tugasan projek yang dihasilkan ini juga telah mengubah proses PDT melalui LD iaitu Learning Design. Jadi perkara yang akan saya sentuh adalah mengenai dengan rakan pembelajaran. Terdapat dua orang rakan pembelajaran yang kami bina bina hubungan jalinan dan jaringan atau kata nama lain, kami mantapkan lagi hasil projek kami melalui salah satu elemen 6C iaitu kolaborasi. Jadi kedua-dua dari mereka merupakan pakar dalam bidang pendidikan dan yang paling kami utamakan adalah kedua-dua mereka adalah berlatar belakangkan pendidik yang bertauliah dan berilmu. Rakan pembelajaran merupakan perubahan secara berstruktur bermanfaat dalam hubungan antara pelajar dengan rakan pembelajaran. Jadi kami telah memilih rakan pembelajaran dari bidang kepakaran teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran bagi menerima maklum balas terhadap reka bentuk pengajaran model Asia dengan merujuk pada kerangka TPACK dalam skop pengetahuan teknologi pedagogi kandungan. Rakan pembelajaran kami ialah Dr. Azman dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Kami merancang membina perhubungan jalinan dan jaringan dengan Dr. Azman melalui bantuan pensyarah pendidikan khas IPG KPM iaitu Puan Mazmi binti Maro untuk mendapatkan senarai nama-nama pakar bidang subjek EDUP 3053.
Jadi kemudian kami membina perhubungan melalui mendapatkan nombor telefon beliau dan sedikit latar belakang beliau sebelum kami berbincang dengan lebih lanjut tentang kerja kursus ini. Jadi seterusnya, bagaimana kami menggunakan elemen digital dalam kerangka 3E iaitu extension semasa perhubungan jalinan dan jaringan ialah kami memanfaatkan penggunaan platform WhatsApp untuk berhubung dan berbincang lebih mendalam tentang rancangan model Azure. Jadi, disebabkan Dr. Azman iaitu RP kami mempunyai kekangan masa untuk kami bersemuka, beliau mengambil inisiatif beliau mengambil inisiatif lain atau alternatif lain untuk memberi maklum balas atau komen perancangan model Azure kami. Pelbagai pengetahuan baru dicapai melalui jalinan rakan pembelajaran yang mana kami mendapat maklum balas bahawa model Azure kami yang dibina melalui perlu ditambah baik terutamanya penggunaan teori pembelajaran model Azure yang perlu ditekankan supaya rancangan model Azure nampak lebih mantap. Jadi seterusnya kami juga telah memilih rakan pembelajaran dari bidang kepakaran pendidikan khas bagi menerima maklum balas terhadap reka bentuk pengajaran model Azure dengan merujuk kepada kerangka TPEC dalam skop pengetahuan teknologi pedagogi kandungan. Rakan pembelajaran kami yang kedua merupakan Puan Mariam binti Kasim dari GPK Pendidikan Khas SK Sentul Utama. Kami merancang membina perhubungan jalinan dan jaringan dengan Puan Mariam melalui bantuan salah seorang guru semasa PBS iaitu Tuan Haji Nazman iaitu guru SK Batu Bendam 2 di mana Puan Mariam antara yang disyorkan untuk kami berhubung kerana kepakaran beliau dalam bidang pendidikan khas. Jadi, kami mula membina perhubungan melalui mendapatkan nombor telefon untuk dihubungi dan mendapatkan sedikit maklumat latar belakang RP untuk teruskan dengan perbincangan yang lebih lanjut. Seterusnya, bagaimana kami menggunakan elemen digital dalam kerangka 3E iaitu extension semasa perhubungan jalinan dan jaringan ialah kami memanfaatkan penggunaan platform WhatsApp dan juga Google Meet untuk berbincang lebih mendalam mengenai dengan aktiviti-aktiviti yang dirancang pada model Azure dan hasil pakej bahan digital yang memfokuskan kepada murid pendidikan khas. Beliau juga mempunyai kekangan masa yang terhad namun atas jasa baik beliau juga turut membantu kami memberikan maklum balas tentang hasil kerja kursus kami. Jadi pelbagai pengetahuan baru dicapai melalui jalinan rakan pembelajaran bersama beliau yang mana kami mendapat maklum balas bahawa aktiviti yang disediakan dalam Google Site keseluruhan adalah sesuai untuk tahap model pendidikan khas. Namun lebih baik aktiviti yang dijalankan adalah bersama dengan guru atau bimbingan daripada ibu bapa. Jadi hal ini kerana MBPK mempunyai kurang mahir dalam penggunaan teknologi dan sukar untuk mereka fokus dan fahami lebih mendalam. Jadi seterusnya saya serahkan kepada saudari Narfika untuk teruskan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. Baiklah, perkara yang pertama saya akan membentangkan adalah mengenai persekitaran pembelajaran. Baiklah, dalam tugasan projek ini juga telah mengubah iklim dan budaya pembelajaran serta persekitaran pembelajaran interaktif di mana kami terlibat secara aktif dan bermakna untuk mereka bentuk kurasi pakej yang bukan sahaja dalam menyampaikan kandungan pembelajaran, malahan mengambil kira pedagogi yang digunakan bersama serta penggunaan alatan digital yang tinggi. Baiklah, bagi pemanfaatan digital pula, dalam hal ini pelbagai penggunaan teknologi digital dalam amalan di dalam bilik darjah telah dimanfaatkan untuk memacu, membubar dan nilai tambah terhadap pembelajaran. Elemen digital ini juga telah diaplikasikan dalam membina jalinan dan jaringan serta pengkongsian luas media sosial bagi mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Selain itu, elemen digital dalam tugasan projek ini juga telah dimanfaatkan bagi mencapai kuadrat di dalam kerangka 3R yang mana telah menghasilkan satu penciptaan baharu dalam amalan pedagogi digital. Penggunaan elemen digital dalam penghasilan kurasi pakej bagi juga nilai tambah terhadap pembelajaran yang mana pelbagai alatan digital digunakan untuk menghasilkan media pengajaran seperti teks, visual, audio dan video serta pelbagai aplikasi dalam talian seperti YouTube, Wordwall, TinyTab, Jamboard, Puzzle, WhatsApp, Quizzes, tablet,
Padlet digunakan bagi membina aktiviti murid. Baiklah, seterusnya adalah mengenai amalan pedagogi. Baiklah, terdapat perubahan amalan pedagogi yang mana tugasan projek ini menghasilkan satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baharu. Baiklah, seterusnya kita akan melihat mengenai tugasan yang diberikan. Baiklah, yang pertama, saya akan menerangkan serba sikit. Maafkan saya. Baiklah, seterusnya saya Nur Ain Farisa binti Misnan akan menerangkan serba sedikit mengenai apa yang terkandung di dalam Google saya. Maafkan saya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya Nur Ain Farisa terlebih dahulu akan membentangkan model Asia yang telah saya bina. Tema yang saya pilih, maafkan saya sekali, mata pelajaran yang telah kami pilih iaitu Bahasa Melayu Murid Masalah Pembelajaran Tahun 2 dan tema yang saya pilih iaitu berkaitan dengan buah-buahan. Manakala kemahiran pula, kemahiran membaca. Standard kandungan yang telah kami pilih iaitu mengeja dan membatang suku kata dalam perkataan. Manakala standard pembelajaran pula kami berlainan yang mana saya telah pilih 2.1.3 iaitu mengeja dan membatang suku kata KV-KV. Antara media dan aplikasi digital yang telah saya gunakan iaitu dalam set industri saya menggunakan aplikasi media visual, audio dan teks iaitu aplikasi Puzzle dan YouTube. Seterusnya bagi langkah yang pertama iaitu visual, audio, teks yang saya menggunakan aplikasi TinyTab. Bagi langkah dua pula saya menggunakan media visual dan teks yang mana saya menggunakan aplikasi Live Worksheet. Dan langkah ketiga pula iaitu saya menggunakan media visual, audio dan teks iaitu aplikasi WordWall. Manakala dalam penutup pula saya menggunakan media visual, audio dan teks yang mana saya menggunakan aplikasi YouTube. Baiklah, penghasilan elemen package bahan PDP digital ini saya telah melaksanakan di aplikasi pelantar Google Sites dan aplikasi digital yang digunakan untuk menghasilkan media pengajaran antaranya iaitu Puzzle, Canva dan TinyTab, Canva dan Live Worksheet, WordWall, InShot dan YouTube. Aplikasi dalam talian untuk pelaksanaan aktiviti murid pula iaitu Puzzle, TinyTab, Live Worksheet, WordWall, YouTube dan WhatsApp. Baiklah, jikalau anda ingin melihat model Asia yang saya bina dengan lebih jelas, anda boleh menekan pautan link yang disediakan untuk melihat model Asia saya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit mengenai apa yang terkandung di dalam Google Site yang telah saya bina. Baiklah. Apabila anda semua membuka laman Google Site saya, terdapat 3 laman yang besar iaitu halaman utama yang mana terdapat laman utama kumpulan, iaitu terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Ain Farisa dan dua rakan ahli kumpulan saya iaitu Felicia Azrana dan Nur Afika. Dan seterusnya ada juga terdapat profil iaitu penafian,
penafian dalam menyediakan Google Site ini, yang mana laman ini sekadar melengkapkan kehendak tugasan dan semua kehendak termasuklah maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan lain-lain telah dinyatakan sumbernya. Tiada mana-mana bahagian dalam laman ini boleh diubah, disalin, diedar, disiar, diterbit atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada penulis. Pihak penulis juga tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan sebarang maklumat dalam laman ini. Baiklah, yang seterusnya juga laman jaringan dan jalinan, yang mana di dalam laman ini terdapat dokumen standard sekolah rendah di SKP, iaitu bagi subjek keasasan pendidikan khas masalah pembelajaran asas 3M tahun 2. Seterusnya iaitu model Asia berdasarkan tajuk yang dipilih. Anda boleh tekan model Asia di sini untuk melihat dengan lebih jelas. Dan yang seterusnya iaitu video bersama rakan pembelajaran. Baiklah, yang seterusnya terdapat juga laman kod QR bagi memudahkan pengguna untuk download kod QR ini agar mereka senang untuk melayari laman Google Site ini. Seterusnya, laman utama yang besar seterusnya iaitu kelas interaktif, yang mana di bawahnya terdapat kehadiran murid, yang mana murid perlu mengisi kehadiran terlebih dahulu untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan seterusnya terdapat set induksi, iaitu mari teka, yang mana saya telah menggunakan aplikasi puzzle serta penjelasan mengenai aktiviti yang telah diadakan. Seterusnya iaitu langkah pertama, iaitu mari menyeja, yang mana aplikasi yang saya gunakan iaitu TinyTab. Anda boleh layari laman Google Site saya untuk melihat dengan lebih lanjut. Yang seterusnya iaitu langkah kedua, mari membatang suku kata, yang mana saya menggunakan aplikasi Live Worksheet dan WhatsApp. Yang seterusnya iaitu langkah yang ketiga, iaitu uji minda, yang mana saya menggunakan aplikasi WordWall. Dan seterusnya bagi aktiviti penutup pula, iaitu mari menyanyi. Saya menggunakan video interaktif, iaitu mengenai lagu Wah Apa Itu dan rumusan. Rumusan ini adalah bagi merumuskan aktiviti ataupun pengajaran yang telah dilaksanakan pada ketika itu. Dan yang seterusnya adalah perkongsian dan maklum balas. Seperti yang kita tahu, bagi menyebar luas lagi Google Site ini, saya telah berkongsi link Google Site saya ini di wadah perkongsian, yang antaranya iaitu di Instagram. Sebentar ya, maafkan saya. Di Instagram, anda boleh tekan di sini untuk paparan luas. Dan seterusnya saya juga menyebarkan di WhatsApp status saya. Dan seterusnya iaitu saya juga telah menyebarkan di WhatsApp group. Baiklah, antara maklum balas yang telah diberikan berdasarkan sebaran saya ini iaitu mereka telah memberi maklum balas yang amat baik dan membina kepada saya untuk terus bersemangat menjayakan laman Google Site ini. Iaitu antaranya di Instagram, antara komen yang mereka berikan kepada saya iaitu sangat menarik, sangat membantu, very interactive, your BM teacher will be proud, dan bahan pengajaran yang sangat menarik. Di WhatsApp pula saya telah mendapat
komen dan ulasan antaranya iaitu menarik ya Cikgu Ain, bahan pengajaran sangat tersusun dan menarik, intonasi suara mengajar sangat sesuai dengan murid pendidikan khas. Dan seterusnya di WhatsApp status, mereka telah memberikan ulasan di aplikasi Padlet iaitu antaranya sangat terbaik, menarik dan mudah lengkap. Jikalau anda untuk ingin memberikan ulasan, boleh berikan di laman Padlet ini. Baiklah, saya harap agar perkongsian laman Google Site saya ini yang telah laman Google Site ini saya dapat memberikan manfaat kepada mereka semua dan mendatangkan syafaat kepada saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya iaitu Felicia Azrana untuk membentangkan model Asia beliau. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan rancangan model Asia yang telah saya rancang untuk menghasilkan pakej bahan digital iaitu Medium, Google Sites sebagai antara pengantara dalam PDP secara atas talian. Jadi fokus pelajar yang saya merupakan adalah murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi subjek yang saya akan ajar ialah subjek Bahasa Melayu untuk MPPK yang merupakan salah satu subjek asas 3M. Jadi subtopik fokus saya adalah mengeja dan membatang suku kata dalam perkataan yang mana melibatkan kemahiran membaca. Tema yang telah saya pilih ialah tema keluarga bahagia. Standard kandungan ialah 2.1 mengeja dan membatang suku kata dalam perkataan. Standard pembelajaran 2.12 mengeja dan membatang suku kata VKV. Sebenarnya oleh kerana pembelajaran adalah secara atas talian, saya telah memutuskan untuk menggunakan pelbagai jenis media dan aplikasi digital dari set induksi hingga penutup sesi PDP bagi melaksanakan aktiviti sepanjang pelaksanaan topik pembelajaran ini. Pada set induksi, saya telah menggunakan media grafik dan audio. Aplikasi digital yang digunakan ialah TinyTab. Hasil daripada itu, saya telah menghasilkan aktiviti Jom Main Puzzle pada peringkat set induksi sebagai gambaran awal kepada MBPK sebagai persiapan diri untuk MBPK bersedia menjalani PDP bagi topik pembelajaran ini. Seterusnya, langkah pertama saya telah menggunakan media video, teks, grafik dan audio dan aplikasi digital YouTube. Selain itu, saya turut memilih aplikasi digital WordWall dengan penggunaan jenis media seperti audio, teks, grafik dan audio. Hasil daripada itu, saya telah membina aktiviti Jom Nyanyi suku kata VKV dan hasil dari aplikasi Digital WordWall, saya telah membina aktiviti main letup balance supaya dapat mengekalkan tarikan rangsangan murid dalam memberi fokus panjang PDP. Penggunaan gabungan medium yang digunakan dan media yang digunakan turut meningkatkan motivasi mereka untuk lebih bersemangat melaksanakan aktiviti yang seterusnya sehingga akhir PDP. Kemudian, langkah kedua, saya menggunakan media audio, teks dan grafik pada aplikasi digital TinyTab untuk menghasilkan aktiviti Jom Belajar Mengeja. Seterusnya, saya menggunakan media audio dalam aplikasi digital Padlet untuk mereka menghantar rakaman suara mengeja suku kata VKV yang mana aktiviti ini akan mengukuhkan lagi kognitif mereka cara untuk membatang dan mengeja suku kata VKV. Jadi yang seterusnya, langkah ketiga, saya menggunakan media grafik dan teks dalam aplikasi digital WordWall. Hasil daripada itu, saya telah membina aktiviti Jom Menyusun. Penutup, saya menggunakan media grafik dan teks dalam aplikasi digital Quizzes dan AHA Slides. Hasil daripada itu, saya telah membina aktiviti Jom Main Quiz dan aktiviti rumusan apa yang mereka belajar pada topik ini. Berikut merupakan pautan yang saya telah sediakan untuk mengakses model Asia saya. Seperti yang sedia maklum bahawa aplikasi pelantar bagi penghasilan pakej bahan digital merupakan Google Sites. Seterusnya, apakah aplikasi digital yang digunakan untuk menghasilkan media pengajaran adalah set induksi saya hasilkan media menggunakan Canva dan TinyTab yang mana saya sunting gambar dari Canva dan saya bina permainan puzzle menggunakan aplikasi TinyTab. Dan pada langkah yang pertama,
saya hasilkan YouTube dengan menggunakan penggunaan CapCut di mana platform saya sunting video, audio, teks dan grafik. Dan saya mereka cipta permainan video secara atas talian menggunakan platform WordWall itu sendiri. Langkah yang kedua, saya menggunakan Canva bagi menyunting gambar untuk menghasilkan slide penerangan cara ejaan pada platform TinyTab. Saya juga menggunakan TinyTab itu sendiri untuk reka cipta bagi memudahkan FBPK menggunakannya. Saya juga membina ruangan maklum balas pada Padlet untuk memudahkan murid-murid menghantar tugasan rakaman suara. Pada langkah yang ketiga, saya menggunakan WordWall WordWall sebagai tempat untuk mereka cipta permainan video, ejaan suku kata VKV, dan pada bahagian penutup saya gunakan aplikasi Quizizz untuk membina atau mereka cipta permainan kuis rumusan suku kata VKV dan saya membina AHA slide untuk mereka menghantar tugasan melalui teks apa yang mereka dapat pada topik pembelajaran ini. Jadi aplikasi dalam talian untuk pelaksanaan aktiviti murid, yang pertama saya menggunakan TinyTab dan langkah yang selepas set induksi adalah saya menggunakan YouTube dan juga WordWall. Langkah yang kedua saya menggunakan TinyTab dan juga Padlet, dan yang ketiga saya menggunakan Quizizz, dan yang keempat saya menggunakan yang langkah ketiga saya menggunakan WordWall, dan yang penutup saya gunakan Quizizz dan juga AHA slide. Okay. Seterusnya saya akan membentangkan hasil bahan digital saya, package bahan digital saya. Okay, berikut merupakan paparan sebagai pelantar Google Site yang mana saya mengenai dengan subjek tahun 2 Asas 3M Bahasa Melayu untuk masalah pembelajaran. Jadi pada laman utama saya sertakan dengan pengenalan bagi tajuk yang akan diajar iaitu tema keluarga bahagia dan fokus tajuk adalah suku kata VKV. Dan seterusnya saya sediakan topik pembelajaran suku kata VKV. Seterusnya perkenalan diri kepada murid-murid dan pengunjung bagi Google Sites, dan yang seterusnya doa belajar, dan saya sertakan dengan pautan untuk murid-murid meneruskan aktiviti pengembaraan iaitu kelas interaktif. Di sini saya sediakan aktiviti dari set induksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan juga penutup. Jadi para pengunjung dan juga murid boleh menekan pada ikon untuk teruskan aktiviti pembelajaran. Jadi yang pertama saya sertakan dengan permainan, saya membina satu permainan Jom Main Jigsaw Puzzle yang mana murid-murid boleh tekan untuk teruskan aktiviti. Saya telah menggunakan aplikasi TinyTab. Seterusnya saya sediakan juga dengan rumusan set induksi dan pautan teruskan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua saya membina aktiviti Jom Kita Nyanyi dan juga main. Jadi aktiviti yang pertama dalam langkah yang kedua ialah nyanyian bagi mengeja dan membatang suku kata VKV. Dan yang kedua adalah permainan letup-letup belon di mana murid-murid perlu menekan ikon untuk teruskan aktiviti main letup-letup belon suku kata VKV melalui tontonan video YouTube di atas. Jadi saya sertakan juga dengan rumusan aktiviti Jom Nyanyi dan Jom Main Letup-Letup Belon. Dan seterusnya kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga iaitu Jom Belajar Mengeja di mana saya sediakan saya sertakan dengan aktiviti Mari Belajar Membatang Suku Kata VKV melalui aplikasi TinyTab. Jadi di sini murid-murid boleh tekan atau para pengunjung boleh tekan untuk paparan yang lebih besar. Dan
Yang kedua adalah latihan pengukuhan di mana melalui penerangan slide cara membatang suku kata di atas, murid-murid perlu menghantar tugasan iaitu hantar audio cara membatang suku kata VKV berdasarkan slide yang telah ditonton di aplikasi Padlet. Dan saya sertakan juga dengan cara-cara hantar rakaman suara pada platform Padlet. Dan para pengunjung dan lebih berfokus kepada MBPK boleh menekan di sini untuk hantar rakaman suara. Dan saya sertakan juga dengan rumusan aktiviti jom mengeja. Jadi teruskan aktiviti. Saya sertakan dengan aktiviti mari menyusun suku kata VKV yang mana saya menggunakan aplikasi WordWall untuk murid laksanakan aktiviti mari menyusun. Dan saya sertakan juga dengan rumusan aktiviti jom menyusun dan juga pautan teruskan kelas, iaitu aktiviti yang terakhir merupakan aktiviti jom main quiz yang mana berikut merupakan uji minda kepada keseluruhan topik pembelajaran. Jadi saya sediakan di sini pautan quiz pada platform Quizizz untuk murid laksanakan dan saya sertakan juga panduan bagi kad imbasan jawapan. Dan seterusnya saya menggunakan medium AHA slide untuk murid menyatakan refleksi keseluruhan topik yang telah dibelajar, apa yang telah anda belajar melalui pembelajaran topik suku kata VKV. Dan sekiranya murid-murid ataupun pengunjung terdapat soalan yang hendak ditanya, boleh tanya pada pautan yang disediakan melalui ikon di Google Sites. Jadi saya sertakan dengan rumusan penutup dan berikut merupakan butang untuk kita teruskan kelas dan saya sertakan dengan rumusan keseluruhan bagi topik pembelajaran ini. Saya juga sediakan pautan untuk kembali ke laman utama. Okey, pada laman utama terdapat juga profil diri. Profil ini adalah merupakan penafian yang mana melengkapkan kehendak tugasan EDUP 3053 dalam penghasilan pakej bahan digital. Dan terdapat juga laman kumpulan yang mana terdiri daripada Ain Farisa, Cikgu Afika binti Zalani dan juga saya sendiri, Cikgu Felicia. Dan saya sertakan dengan QR code untuk memudahkan pengunjung ataupun murid-murid mengakses. Dan seterusnya saya sediakan juga penghargaan kepada para pensyarah yang telah membantu saya dalam menghasilkan tugasan ini. Seterusnya pada perkongsian, elemen perkongsian dan maklum malas, saya sertakan dengan wadah perkongsian yang mana terdapat ruang ataupun ruang perkongsian pembentangan iaitu penyediaan slide pembentangan, video pembentangan, perkongsian media sosial. Saya telah sebarkan pelantar Google Site melalui Facebook, melalui platform Instagram, platform Twitter. Seterusnya, jaringan dan jalinan. Pada jaringan dan jalinan terdapat saya sertakan dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP asas 3M Bahasa Melayu dan juga model Asia yang telah saya rancang. Dan saya sertakan dengan 2 orang rakan pembelajaran kumpulan kami iaitu Dr. Azman dan juga Puan Mariam binti Kassim selaku guru penolong kanan pendidikan khas SK Sentul Utama. Dan seterusnya adalah elemen maklum balas ataupun tapak maklum balas di mana maklum balas rakan media sosial yang saya telah sebarkan pada platform Facebook, Instagram dan juga Twitter. Seterusnya, saya juga sediakan grup Telegram Dua Iman sekiranya pelajar-pelajar MBPK di kelas Dua Iman, maafkan saya. Terus saya sediakan maklum balas daripada pengguna luar ataupun warga net yang mengunjungi Google Site saya. Berikut merupakan komen-komen atau maklum balas yang diterima. Jadi di sini saya sediakan klik untuk memudahkan pengguna-pengguna luar mengakses untuk memberi maklum balas pada ruang Padlet ini.
Jadi di sini juga saya sediakan grup Telegram Guru Iman di mana memudahkan untuk murid-murid bertanya sebarang soalan ataupun mempunyai masalah untuk menghubungi guru bahasa Melayu. Dan itu sahaja daripada saya. Saya harap pelantar Google Site bagi pembelajaran topik ini dapat memberi manfaat kepada pengguna luar dan juga MBPK. Seterusnya saya serahkan pada saudari Nur Afika untuk teruskan. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai model Asia yang telah saya bina di dalam aplikasi pelantar iaitu Google Site. Baiklah, mata pelajaran yang telah kami pilih adalah mengenai adalah subjek bahasa Melayu dan tema yang telah saya pilih adalah mengenai sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini kerana tema yang telah saya pilih ini adalah sangat berkait rapat dan mereka pernah melihat dan hampir dengan dunia sebenar mereka. Baiklah, kemahiran yang telah kami pilih adalah mengenai kemahiran membaca. Standard kandungan yang telah kami pilih adalah mengenai mengeja dan membatang suku kata dalam perkataan. Manakala standard pembelajaran yang telah saya pilih adalah mengenai mengeja dan membatang suku kata KV, KV dan KV. Baiklah, penggunaan media dan aplikasi digital yang saya gunakan bagi set induksi. Yang pertama, pada awalnya saya akan memaparkan YouTube di mana aplikasi ini mengandungi media video, teks dan audio. Hal ini kerana video yang mempunyai pelbagai media dapat merangsang pelbagai diri mereka serta dapat menarik minat mereka untuk kekal fokus dan menarik minat mereka untuk belajar mengenai pembelajaran yang akan dipelajari tersebut. Baiklah, setelah mereka menonton video yang telah dipaparkan, mereka akan bersoal jawab dengan guru di mana guru akan menanyakan satu soalan berkaitan dengan video yang telah dipaparkan. Jadi, murid-murid ini perlu menjawab soalan tersebut di dalam jamboard di mana jamboard ini mengandungi media teks serta murid-murid ini akan menjawab dan memberikan maklum balas tersebut di dalam jamboard. Jadi melalui jamboard ini guru-guru dapat mengetahui pengetahuan sedia ada mereka berkaitan dengan YouTube yang berdasarkan video yang telah dipaparkan. Baiklah, bagi langkah satu pula, saya telah menggunakan aplikasi TinyTab di mana TinyTab ini mempunyai media visual dan audio di mana saya mengajar mengenai cara mengeja KB. Hal ini kerana bagi membantu mereka mengingat kembali pembelajaran yang sedia ada serta dapat mengaitkan pembelajaran yang akan mereka pelajari iaitu KB tambah KB tambah KB. Jadi dengan adanya perkaitan ini, murid dapat lebih faham dan dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai pembelajaran tersebut. Baiklah, pada langkah yang kedua pula adalah saya menggunakan aplikasi YouTube iaitu saya menggunakan media visual, teks dan audio di mana terdapat video. Saya membuat video mengenai cara menyebut dan mengeja suku kata KV, KB dan KB ini. Jadi murid-murid ini dapat mengetahui cara mengeja tersebut dengan lebih baik dengan mengandungi pelbagai media tersebut. Baiklah, setelah mereka mendengar serta mengetahui cara mengeja tersebut, mereka akan melakukan ujian kefahaman iaitu dengan melakukan ujian melalui dalam aplikasi WordWall di mana aplikasi ini mengandungi media visual dan teks di mana aplikasi ini mengandungi gambar dan murid-murid lembaran kertas kerja iaitu mengandungi video dan teks di mana murid-murid ini perlu membina dan mengeja perkataan berdasarkan teks dan video yang telah diberikan oleh guru. Jadi setelah mereka membaca mengenai lembaran kertas kerja ini, mereka perlu menghantar rakaman audio mereka kepada guru melalui aplikasi WhatsApp. Baiklah, bagi penutup pula, saya menggunakan aplikasi WordWall di mana saya mengadakan kuis untuk latihan pengukuhan mereka untuk dapat memahami dengan lebih mendalam serta menguatkan ingatan mereka mengenai topik tersebut. Baiklah, dalam WordWall ini mengandungi media visual dan teks di mana murid-murid ini perlu menyusun perkataan untuk menjadi perkataan yang betul mengikut gambar yang telah dipaparkan. Baiklah, berikut merupakan pautan reka bentuk pengajaran media visual berkaitan dengan Google Site saya. Jadi guru-guru dan penonton boleh
menekan link tersebut untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai modul show yang telah saya laksanakan. Baiklah, bagi penghasilan elemen pakej pada PDP Digital Plus, aplikasi yang digunakan adalah Google Site, dan aplikasi digital yang digunakan untuk menghasilkan media pengajaran bagi set induksi adalah InShoot dan YouTube, iaitu di mana saya mengedit ataupun mengedit video tersebut di dalam InShoot terlebih dahulu, iaitu saya dapat merakam suara mengenai cara menyanyi dan nama-nama buah-buahan tersebut di dalam InShoot. Kemudian saya akan menyebarkan video tersebut ke dalam YouTube tersebut. Baiklah, bagi langkah 2 pula, saya menggunakan aplikasi TinyTab, di mana dalam TinyTab ini kita boleh mengedit serta dapat menyebarkan video tersebut melalui TinyTab tersebut. Baiklah, bagi langkah kedua pula, saya menggunakan Canva, iaitu untuk mengedit mengenai slide yang digunakan. Manakala setelah itu saya menggunakan aplikasi InShoot, di mana saya perlu merakamkan suara serta mengedit sama ada untuk memanjangkan atau memendekkan video tersebut bagi mempunyai video yang berkesan untuk murid-murid memahami mengenai mengeja dan membatang suku kata tersebut. Baiklah, setelah saya mengedit dalam InShoot, saya menyebarkan video tersebut di dalam YouTube. Baiklah, bagi langkah 3 pula, saya menggunakan aplikasi WPS Office untuk membuat lembaran kertas kerja tersebut. Baiklah, bagi penutup pula, saya menggunakan aplikasi Workwall bagi menghasilkan media pengajaran, iaitu mengenai kuis untuk latihan pengukuhan mereka. Baiklah, yang seterusnya adalah mengenai aplikasi dalam talian untuk pelaksanaan aktiviti murid-murid, iaitu yang pertama saya menggunakan Jamboard di set industri untuk sebagai ruang ataupun platform sebagai mereka dapat memberikan jawapan serta maklumat mengenai pengetahuan mereka mengenai apa yang telah mereka lihat berdasarkan video yang telah digambarkan. Baiklah, bagi TinyTab pula saya menggunakan aktiviti pada langkah 1, di mana untuk mereka dapat mengetahui cara mengeja dan membatang dalam bentuk KV. Baiklah, seterusnya adalah Workwall. Saya menggunakan semasa langkah kedua, iaitu saya dapat digunakan sebagai latihan pengukuhan mereka ataupun ujian kefahaman mereka mengenai KV dan KV ini. Untuk mengetahui adakah mereka faham ataupun tidak mengenai pembelajaran yang telah saya mengajar. Baiklah, dan yang seterusnya adalah aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi ini digunakan sebagai murid-murid ini menghantar rakaman suara mereka mengenai mengeja dan membatang KV yang telah guru-guru berikan dalam lembaran kertas kerja tersebut. Okay, baiklah. Yang seterusnya saya akan memaparkan Google Sheet yang telah saya buat. Baiklah, pada halaman utama saya akan menerangkan mengenai saya akan memberikan gambaran awal kepada mereka, iaitu saya telah meletakkan slide di mana terdapat beberapa gambar iaitu berkaitan dengan tajuk. Jadi daripada sini mereka dapat mendapat gambaran awal mengenai tajuk yang akan dipelajari. Dan seterusnya saya akan menerangkan apakah topik yang akan kita pelajari. Berikut merupakan secara ringkas tajuk, tema dan standard kandungan serta standard pembelajaran yang akan saya akan ajar. Baiklah, seterusnya adalah profil secara ringkas mengenai saya dan doa belajar sebelum belajar, dan tekan sini untuk mulakan pembelajaran, di mana kita akan terus masuk ke dalam kelas interaktif. Baiklah, dalam kelas interaktif ini murid-murid boleh terus menekan untuk mengikut langkah-langkahnya, dan murid-murid dapat mengetahui langkah-langkah tersebut berdasarkan nombor yang telah dipaparkan. Jadi murid-murid perlu menekankan pada langkah 1 terlebih dahulu. Yang pertama iaitu adalah anda bersama cikgu, di mana sebelum pembelajaran mula, murid-murid ini perlulah mengisi kehadiran mereka sebelum memulakan pembelajaran. Seterusnya adalah set induksi, iaitu mari bernyanyi, di mana murid-murid ini akan diberikan oleh guru. Kemudian setelah murid-murid ini telah menonton, murid-murid ini perlu bersoal jawab dengan guru, di mana terdapat satu soalan yang mudah untuk mereka dapat mengetahui adakah mereka ini mengetahui sebersedikit mengenai pembelajaran ataupun tidak. Jadi guru juga telah menyediakan sebersedikit gambar mengenai gambar-gambar buah atau sayuran
yang berkaitan daripada video tersebut. Jadi mereka dapat menjadikan sebagai rujukan mereka untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah, berikut merupakan aktiviti ataupun soal jawab yang perlu dilaksanakan di mana guru menanyakan apakah sayur-sayuran dan buah-buahan yang anda dapat lihat di dalam video tersebut. Jadi murid-murid hanya perlu menekan gambar tersebut ini untuk pergi ke jamboard tersebut untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah, murid-murid ini perlu mengikut bahagian mereka sendiri untuk menjawab. Jadi mereka perlu mengikut nama-nama mereka untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah, saya juga telah menyediakan cara penggunaan jamboard agar dalam dan dapat mengetahui bagaimana untuk menggunakan jamboard tersebut. Baiklah, seterusnya saya menyediakan rumusan mengenai set induksi tersebut dan seterusnya adalah mengenai aktiviti 1 iaitu apakah sebutannya, di mana saya menyediakan video audio mengenai menyebut suku kata KB iaitu untuk mengingatkan kembali pembelajaran yang telah mereka pelajari sebelum ini. Baiklah, sumber daripada ini adalah daripada TinyTab dan seterusnya adalah rumusan daripada aktiviti 1 tersebut. Baiklah, bagi aktiviti 2 pula, mereka akan mempelajari mengenai kenali suku kata iaitu mereka akan mengenali suku kata KB, KB dan KB melalui video yang telah disediakan oleh guru di mana daripada pembelajaran ini mereka dapat mengetahui cara sebutan KB, KB, KB dengan lebih baik dan lebih mendalam untuk cara mengeja dan membatang perkataan tersebut. Baiklah, setelah murid-murid ini menonton dan mengeja, murid-murid ini perlu mengulangi semula apa yang telah mereka dengar dan mereka ketahui berdasarkan video tersebut. Jadi mereka perlu bersama-sama untuk membaca dan mengeja perkataan tersebut. Baiklah, seterusnya setelah mereka mendengar dan mengeja, mereka perlu melakukan ujian kefahaman yang mudah untuk dapat mengetahui adakah mereka faham dengan topik yang telah dipelajari ataupun tidak. Baiklah, daripada ini terdapat gambar dan teks di mana mereka perlu menekan gambar yang betul berdasarkan perkataan yang telah dipaparkan. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan rumusan mengenai aktiviti 2. Baiklah, bagi aktiviti 3 pula adalah teliti dan sebut di mana murid-murid ini akan menerima lembaran kertas kerja di mana mereka perlu membina dan mengeja suku kata yang telah diberikan untuk menjadi satu perkataan yang bermakna iaitu telah menjadi satu perkataan yang betul. Jadi murid-murid ini perlu memberikan rakaman suara mereka melalui aplikasi WhatsApp yang telah terdapat di Google Set tersebut. Mereka perlu menekan ikon WhatsApp tersebut untuk terus pergi kepada aplikasi WhatsApp untuk menghantar rakaman tersebut kepada guru. Baiklah, saya juga sertakan klik untuk video cara untuk menghantar audio. Hal ini kerana seperti yang kita tahu sebahagian murid-murid ini kurang fasih ataupun kurang mahir mengenai WhatsApp. Jadi dengan adanya video ini dapat membantu mereka untuk mengetahui serta dapat membantu mereka menghantar audio tersebut. Seterusnya adalah berkaitan rumusan daripada aktiviti 3. Dan bagi penutup pula adalah mereka perlu menjawab kuis di mana terdapat 2 kuis yang perlu mereka laksanakan berkaitan dengan topik yang mereka akan pelajari. Setelah mereka menjawab kuis tersebut, mereka perlu menghantar skor markah mereka di dalam Google Form yang telah disediakan. Baiklah, setelah itu terdapat rumusan penutup apa yang telah mereka perolehi daripada pembelajaran rumusan ini. Baiklah, yang terakhir adalah rumusan keseluruhan mengenai apa yang mereka pelajari sepanjang pembelajaran di dalam Google Set ini. Jadi, mereka dapat mengetahui dengan lebih mendalam cara untuk mengeja dan membatang KV-KV tersebut. Baiklah, itu laman utama. Dan seterusnya adalah mengenai jalinan dan jaringan di mana saya memaparkan mengenai DSKP yang telah saya gunakan untuk Google Set tersebut serta model assure yang telah saya bina dan cikgu-cikgu dan para pengunjung boleh menekan sahaja gambar ini untuk pergi ke model assure yang telah saya bina. Dan seterusnya adalah rakam pembelajaran yang telah kami berkolaborasi iaitu daripada Dr. Azman dan Puan Mariam. Baiklah, yang seterusnya adalah perkongsian dan maklum balas di mana terdapat wadah perkongsian yang telah saya kongsikan.
ini merupakan maklum balas daripada yang mereka perolehi, yang telah saya perolehi daripada Google Site yang telah pengunjung-pengunjung lihat mengenai Google Site tersebut. Baiklah, bagi wadah perkongsian pula, saya telah menyebarkan Google Site ini kepada di platform Facebook, Instagram dan Twitter. Jadi para pengunjung boleh dapat mengetahui mengenai Google Site ini berdasarkan platform daripada 3 platform tersebut. Yang seterusnya adalah mengenai profil, iaitu penafian yang untuk melengkapkan tugasan tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada Google Site saya. Baiklah, jadi berikut merupakan pakej bahan PDP digital yang telah saya bina. Daripada Google Site ini juga guru-guru ataupun pengunjung menekan sahaja daripada link di bawah untuk meneruskan terus ke halaman utama, iaitu untuk ke Google Site saya. Dan seterusnya adalah merupakan antara perkongsian media sosial yang telah saya sebarkan, iaitu yang pertama adalah di dalam WhatsApp, yang kedua adalah di IG, Facebook dan dalam Twitter, platform Twitter. Jadi guru-guru dan pengunjung boleh melihat daripada 4 platform tersebut. Baiklah, berikut muka antara maklum balas yang telah saya terima mengenai Google Site yang telah saya bina, dan berikut merupakan antara link-link yang boleh untuk meneruskan kepada aplikasi tersebut untuk melihat pada platform. Baiklah, rumusan daripada apa yang telah kami perolehi ialah kami berharap pakej pembelajaran ini dapat dimanfaatkan pada masa akan datang, yang mana pembelajaran yang dilaksanakan secara tidak langsung mempunyai penerapan elemen 6C, iaitu kolaboratif, communication, critical thinking, creativity, karakter dan citizenship selaras dengan program transformasi sekolah 2025, yang mana menekankan prinsip pembelajaran abad ke-21 dalam pedagogi terkini pembelajaran. Baiklah, itu sahaja.